Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nusina. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, terutama daripada nikmat iman dan Islam, daripada nikmat kesihatan, daripada nikmat akal fikiran. Hendaklah kita bersyukur dengan buat segala perkara yang Allah Taala suruh, dan kita menjauhi segala perkara yang Allah Taala larang. Jadi siapa-siapa yang telah terbuat segala perkara yang Allah Ta'ala larang, wajiblah, hendaklah dia bertaubat dengan segera. Walaupun sekecil-kecil mana, walaupun seringan-ringan mana kesalahan yang kita telah buat, dan perkara itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, hendaklah kita bertaubat dengan segera. Mudah-mudahan kita tidak mati dalam keadaan yang belum bertaubat. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung bacaan kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman pada muka surat 23, fasal yang pertama. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fasal pertama, hadas kecil dan fardu wudu. Sebab hadas kecil. Sebab hadas kecil itu 4 perkara, iaitulah yang membatalkan air sembahyang. Yang pertama, keluar sesuatu daripada salah satu daripada 2 jalan, kubul atau dubur. Yang lain daripada mani dirinya yang mula-mula keluarnya. Yang kedua, bersentuh 2 kulit, lelaki dan perempuan, yang harus kahwin antara keduanya, yang sampai keduanya pada umur yang mengini akannya. Yang ketiga, menyentuh zakar atau faraj atau halaqah dubur manusia dengan tapak tangan tanpa berlapik. Nombor 4, hilang akal dengan sebab gila atau mabuk atau pitam atau tidur yang tiada tetap pada tempat kedudukannya. Baik, jadi malam ni kita sambung fasal yang pertama. Kenapa tiba-tiba ada tubik fasal yang pertama? Bila sebut perkataan fasal, kalau kita mudah kok, bila sebut rumah, menapa kecek pada rumah? Kecek pada rumah dia panggil ada kenapa kecek pada rumah? Dalam rumah ada benda? Ada bilik. Jadi gitu juga dengan fasal ni. Jadi bila sebut fasal, hak kita kena faham mesti benda hak ada benda hak lebih luas daripada fasal ni. Jadi rumah kita ada berapa bilik? Ada 3 bilik. Dah bilik ni duduk mana? Bilik duduk bawah pada rumah. Jadi ada rumah, bahagian-bahagian dalam rumah tu ada bilik. Gitu juga bila baca kitab, bila kita jumpa perkataan fasal yang pertama, fasal yang kedua, fasal yang ketiga, tak kiralah. Kita kena faham dia ni bilik ataupun ruang ataupun bahagian yang duduk, kemungkinan dia duduk di bawah kitab, kemungkinan dia duduk di bawah bab. Jadi kalau sini fasal yang pertama ni dia duduk bawah benda? Dia duduk bawah kitab. Sebab habis je perbahasan tauhid, habis je perbahasan akidah, pengarang kitab dia buka ilmu fiqh dia dengan kitabus solah ataupun kitab sembahyang. Jadi fasal ni bagaimana? Fasal ni dia duduk bawah
kitabus solah. Jadi rumah ni duduk mana? Kemudian bilik ni duduk mana? Duduk bawah rumah. Bilik ni duduk mana? Duduk bawah asrama. Jadi tengok dia duduk bawah mana. Baik. Jadi itu fasal yang pertama. Jadi fasal yang pertama, fasal ni mendapat al-hajizu baina syai'aini. Penghalang antara, bahagian antara dua benda. Itu dipanggil fasal. Dan dia duduk bawah kitab ataupun dia duduk bawah bab. Seterusnya fasal yang pertama. Fasal yang pertama tak silap daripada 11 fasal. Fasal yang pertama dia daripada 11 12 fasal. 12 fasal. Terus betul. Daripada 12 fasal. Jadi malam ni fasal yang pertama. Jadi fasal yang pertama ni pengarang kitab dia nak sentuh tentang mana? Dia nak sentuh tentang hadas kecil dan fardu wudu. Dah fardu wudu kaitan dengan kitabus solah. Ikut mana pula? Jadi kaitan dia berkaitan dengan syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang ada 9 perkara. Nombor 3, suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Situ kaitan dia. Dah fokus asal pengarang kita nak suruh kita cepat-cepat pandai sembahyang. Nak suruh orang hak dikatakan apa? Sibyan tu. Nama kita Hidayatus Sibyan, petunjuk bagi budak-budak. Mengapa dikehendaki dengan budak-budak di sini? Orang yang baru nak belajar. Nak belajar berkaitan dengan tauhid, nak belajar berkaitan dengan fiqh. Hak tauhid diwak mari dah perbahasan dengan uluhiyah, dengan nubuwah ataupun huraian paling ringkas berkaitan dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadah Rasulullah. Hak tu hak lepas dah tauhid diwak mari sekali dengan dalil. Masuk je bab fiqh, dia tak cerita tentang taharah, tak cerita tentang bersuci, tapi dia buka dengan kitabus solah. Dia buka tentang sembahyang. Sebab apa? Sebab tak ada dah. Kita ni memang diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepadaku. Baik, jadi hak ibadat, hak paling dekat, hak sokmo-sokmo mana? Sembahyang lah. Tiap-tiap hari ada sokmo 5 kali sehari. Jadi hak nak ibadat paling terdekat nak buat sangat sembahyang. Jadi pengarang kita orang hak baru nak belajar berkaitan dengan Islam kena belajar sembahyang. Jadi diwak mari dah syarat wajib sembahyang, diwak mari dah syarat sah sembahyang. Hak tu poin hak mula-mula sekali. Syarat wajib dengan syarat sah. Hak malam ni dia pun buka fasal yang pertama berkaitan dengan hadas kecil, hadas besar. Dah mana pula tiba-tiba cerita bab hadas, kata nak belajar bab sembahyang. Sebab dalam sembahyang kita kena tahu, kita kena reti perkara-perkara yang membatalkan wudu dan lagu mana nak buat ada jadi wudu balik. Lagu mana nak ambil wudu. Okey, baik. Jadi fasal yang pertama hadas kecil dan fardu wudu. Menapa yang dikatakan hadas? Hadas ialah amrun i'tibariyun yakumu fi a'dha'i wa yamna'u sihhati salah. Hadas ialah perkara yang kita faham, yang kita reti, yang ada pada anggota kita, wa yamna'u sihhati salah, dan dia menghalang sahnya sembahyang kita. Tu dia panggil hadas. Bihaitsu la murakhas, sekira-kira tiada keringanan. Baik, jadi
Hadas ialah benda hak kita faham ada pada kita. Dan benda tu menghalang sahnya sembahyang kita. Dah, sebagai contoh apa? Seseorang ketuk. Bila ketuk dia tak ada wuduk. Bila tak ada wuduk, berapa dia faham? Dia faham ada pada dia hadas. Kalau tak ada wuduk, mana nak menghilangkan hadas? Oh, kena basuh muka, tangan hingga ke siku, sapu kepala, basuh kaki. Jadi tu dia panggil hadas. Cuma hadas ada dua jenis. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kenapa pula membezakan dia? Hadas kecil besar mana? Besar kumang ke? Hadas besar, besar gajah ke lagu mana? Yang dikehendaki hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil dia aujabat wuduk, perkara yang mewajibkan wuduk, tu dia panggil hadas kecil. Kalau hadas besar, ma'aujabat wusli, perkara yang diwajibkan kita mandi. Tu sahaja beza hadas kecil dengan hadas besar. Okey, baik. Masuk kecil sini, benda hak kita buat kena buat ringan sikit. Benda apa? Wuduk. Kalau besar, berat sikit. Kenapa kena buat? Mandi. Gitu. Hadas kecil dan fardu wuduk. Fardu wuduk akan datanglah, kita akan cerita. Fardu ni perkara yang tidak kita kena buat. Ma talaba syara' talaba jaziman. Perkara yang dituntut oleh syariat sebagai tuntutan yang sungguh-sungguh, tu dipanggil fardu. Dan dia ada berapa geng? Dia ada 5 dalam kitab fiqh. Ada fardu, ada perkataan rukun, ada perkataan wajib, ada perkataan lazim, ada perkataan maktubah. Tu benda sama je. Benda perkara ma talaba syara' talaba jaziman, perkara yang dituntut oleh syariat sebagai tuntutan yang sungguh-sungguh. Syariat suruh buat sungguh-sungguh. Baik, habis. Wuduk, fardu wuduk. Wuduk dari sudut bahasa benda apa? Ghusl ismu li ghuslil a'dha, nama bagi basuhan anggota. Kita basuhlah anggota mana-mana. Boleh tak kita nak khabar kita berwuduk? Kita basuh kepala lutut kita. Lepas tu tengah berwuduk. Wuduk mana? Basuh kepala lutut. Boleh je, tapi dari sudut bahasa, bukan dari sudut syarak. Kalau dari sudut syarak, nama bagi basuhan beberapa anggota dengan niat tertentu, dengan cara-cara yang tertentu. Dia ada cara dia, ada niat dia. Hak tu wuduk dari sudut syarak. Yang akan datang pengarang kita akan khabar. Baik, habis. Jadi dia terus ya, sebab hadas kecil ataupun perkara yang membatalkan wuduk. Gitulah. Sebab hadas kecil itu 4 perkara, iaitulah yang membatalkan air sembahyang. Hadas kecil pun boleh, perkara yang membatalkan wuduk pun boleh. Baik, habis. Ada berapa? Ada 4. Tengok yang pertama. Yang pertama, keluar sesuatu daripada salah satu daripada 2 jalan. Jalan mana? Kubur atau dubur. Yang lain daripada mani, dirinya yang mula-mula keluarnya. Baik. Perkara yang membatalkan wuduk yang pertama ialah keluar sesuatu. Bila kata keluar ni ialah keluarlah. Kalau orang lelaki keluar duduk luar lah, kepala keluar pada kepala helmet tu. Walaupun dia masuk balik. Mak cacing keluar pun masuk balik. Keluar dah. Keluar dah. Lepas tu masuk balik. Batal. Batal juga. Lepas tu sesuatu.
Sesuatu hak keluar, hak basic dia kenapa? Ada najis, ada air kencing, ada air mazi, ada air wadi, ada air mani. Hak tu benda-benda hak keluar. Dah, kalau hak kemaluan belakang, tahu belakang dah. Cuma kemaluan depan ada beberapa benda. Ada darah haid, ada darah istihadah, ada darah nifas. Kalau orang puang ada air kencing, air mazi, air wadi. Hak tu benda-benda hak keluar. Dan hak tu keluar hak normal. Hak kebiasaan orang puang keluar darah haid gitulah, air kencing. Orang lelaki pun keluar air kencing, air mazi, air wadi, air mani. Hak tu orang lelaki, hak kebiasaan. Cuma ada tak keluar jagung, keluar ulat, keluar batu. Hak tu normal tak? Hak tu tak normal. Dah diambil kira tak? Diambil kira juga. Jadi keluar sesuatu ikut pandang. Keluar benda hak biasa keluar ke air kecil, ataupun keluar benda hak tak biasa keluar, batu, jagung, ulat. Dah batu pun mata tu bil lapang. Tahu? Dah batak tak? Boleh. Keluar sesuatu tak kira benda. Baik benda tu hak normal ataupun tidak normal. Baik habis. Keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan kubur atau dubur. Keluar daripada kemaluan depan. Tak, kemaluan depan kalau orang lelaki zakar, kalau orang puang faraj. Kalau belakang dia panggil dubur. Dia panggil dubur. Baik, keluar daripada kemaluan depan, kemaluan belakang sesuatu batal wudu. Cuma kalau dalam kitab besar sikit dia akan bahas keluar warna kalau sumbar, warna kalau berapa tutup asar, tebuk ikut lubang lain. Hak tu dia hak meluas sikit hukum fiqh dia. Dah keluar lebih meluas sikit. Cuma selenis keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan kubur atau dubur, yang lain daripada mani. Dalam banyak-banyak ni ada juga yang keluar tapi tak batal. Keluar air kecil batal. Keluar darah haid batal. Keluar air mazi batal. Keluar hak tu hak normal, hak tak normal keluar cacing, keluar ulat, keluar jagung, keluar batu karang, batal ke tak? Batal. Lepas tu yang lain daripada mani ada pengecualian. Dah kalau mani, mani tak batal. Sebab apa tak batal? Sebab mani dia mewajibkan mandi. Dia lebih mewajibkan benda hak lebih besar lagi. Tu je alasan dia. Sebab apa mani tak batal wudu? Sebab dia mewajibkan benda hak lebih besar lagi, iaitu mandi wajib. Baik habis. Yang lain daripada mani dirinya. Hak kata dirinya, sebab apa pengarang kita kaitkan mani dirinya? Dia nak jaga untuk kalau mani orang lain. Suami isteri lepas jimat bini keluar mani. Ni mani tok lelaki ni. Bukan mani dia. Hak ni warna batal ke tak batal ni? Isteri keluar mani, bukan mani dia tapi mani tok lelaki dia. Tapi masih lagi sembang keluar mani. Lepas tu hak ni batal. Sebab apa? Sebab mani ni ialah mani orang lain, bukan mani dia. Hak kata tak batal wudu keluar mani, syarat yang pertama mesti mani di diri dia. Kalau mani orang lain tak batal. Kalau mani orang lain batal. Kalau mani diri dia tak batal. Dia belik sikit tu baik. Yang lain daripada mani, yang lain masuk yang lain ialah tak batal. Mani dirinya, mani keluar tak batal wudu. Dirinya, masuk dirinya, kalau mani orang lain batal balik. Gitu hukum dia.
Yang mula-mula keluarnya hak kata tak batal keluarnya mani ialah mani hak mula-mula keluar. Dah hak yang kedua keluar batal tak batal. Hak nombor 3 tak batal, nombor 4 tak batal. Lagu mana pula gambaran dia ni? Gambaran dia kalau kitab fiqh dia khabar benda. Mani keluar dia buat masuk balik. Dia tak ada kerja lagu mana wallahu a'lam lah. Tapi hak gambaran keluar yang pertama hak kata berwarna air mani ma'un abyadun yatadaffut hala khurud, ma'un abyadun raqiqun yatadaffuk hala khurujihi. Air putih melekit keluar dalam keadaan terpancu. Dah keluar tang tembok banyak dah. Lepas tu hak mana hak pertama kali. Hak pertama kali semua dikira pertama kali tu. Dah hak keluar yang pertama, yang kedua, yang ketiga pacuk tu, hak tu kira yang pertama. Dah gambaran yang kedua lagu mana? Gambaran yang kedua ialah dia ambil mani hak keluar, dia masuk balik. Lepas tu keluar dia keluar balik. Hak tu yang dikehendaki mani keluar yang kedua dan hak tu membatalkan wudu. Setara tu kitab fiqh jaga. Kita nak mikir dah kenapa lagu tu? Siapa nak buat lagu tu? Tak ada kerja. Tapi kitab fiqh dia tolong buka belaka dah benda-benda lagu tu. Dia jaga banyak benda dah. Jadi hak kata mani tak batal wuduk lagu mana? 2 syarat. Nombor 1 mani diri dia. Nombor 2 mani yang pertama kali keluar. Kalau mani yang kedua kali gambaran dia dimasukkan patut keluar balik, hak ni batal wuduk dan tidak wajib mandi. Gitu juga dengan hak puang tadi tu. Hak puang tadi mani siapa? Bukan mani dia, mani tok laki dia. Pun sama batal wuduk tapi tidak mewajibkan mandi. Dia hukum dia akan tukar. Tengok masalah keluar mani ni. Baik, habis. Jadi tu perkara yang membatalkan wuduk yang pertama. Mengapa keluar sesuatu daripada 2 jalan mani menaikkan mani. Cuma kitab ni dia tambah syarat mani tu, iaitu mani diri dia sendiri dengan mani yang pertama kali keluar yang tidak membatalkan wudu. Baik, habis. Jadi ketemu menapa lagi? Kecing, berok, menapa semua tu semua duduk bawah perkara yang membatalkan wuduk nombor 1. Keluar sesuatu daripada 2 jalan. Baik, habis. Tengok nombor 2 blok. Yang kedua, bersentuh 2 kulit lelaki dan perempuan yang harus kahwin antara keduanya, yang sampai keduanya pada umur yang mengingini akannya. Nombor 2 ialah bersentuh 2 kulit. Bila sebut kulit mana? Inilah kulit. Lepas tu gusi kulit dah. Gusi termasuk dalam kulit. Termasuk juga lidah. Lidah pun termasuk dalam kulit. Hak tak termasuk kulit ialah kuku, rambut, benda ni. Gigi, hak tu tidak dikatakan kulit. Hak kata batal wuduk sentuh hanya berkaitan dengan kulit sahaja. Kalau sentuh rambut tak batal, sentuh gigi tak batal, sentuh kuku tak batal. Sebab apa? Sebab dia bukan kulit. Dah sebab apa masalah kulit ni? Kulit ni sebab dikatakan batal, dia naik rang. Hak tu elak dia kata batal tak batalnya. Sebab apa kulit batal? Sebab kulit dia ada selesa. Dia akan menaikkan nafsu syahwat. Berbeza dengan sentuh rambut. Tak rasa benda. Bila gosok benda, gosok gigi dia. Tak rasa benda. Gosok benda, gosok kuku. Tak rasa benda. Kalau gosok kulit, barulah naik rang. Sebab tu
Hak kata batal ialah bersentuh dua kulit. Okey, baik. Habis. Bersentuh dua kulit lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan. Kalau lelaki dengan lelaki tak batal lah. Kalau perempuan dengan perempuan tak batal lah. Cuma ada juga lelaki dengan lelaki tapi disunatkan kita berwuduk. Macam sentuh amrah. Sentuh budak muda belia, budak hak tak ada janggut, budak ni janggut, budak hak comel budak hak comel. Hak tu disunatkan kita berwuduk. Gitu juga berkaitan dengan sentuh dengan benda pondang. Hak pondang gitu juga. Tidak digalakkan sentuh. Tidak digalak. Sebab apa? Sebab dia naik gerang. Jadi gitu alasan dia. Gitu alasan dia. Baik, habis. Tu lelaki dengan lelaki yang. Gitu juga puan dengan puan. Bersentuh dua kulit lelaki dan perempuan yang harus kahwin. Yang harus kahwin. Ada ke orang puan yang tak boleh kahwin? Ada. Orang puan yang tak boleh kahwin ada berapa? Ada dua jenis tau. Ada tak boleh kahwin selama-lamanya, ada tak boleh kahwin sementara. Macam siapa dia? Adik ipar, mak saudara, hak tu tak boleh kahwin. Mak saudara, adik ipar, lagi mak saudara bini, hak tu tak boleh kahwin. Cuma tak boleh kahwin sementara. Ada yang tak boleh kahwin selama-lamanya. Jadi yang harus kahwin barulah batal. Adapun yang tak boleh kahwin selama-lamanya tak batal. Sabdi hak tak boleh kahwin selama-lamanya ada berapa? Ada tiga jenis. Daripada nasab, daripada radha'ah susuan, daripada musaharah. Wallahu alam bahasa Melayu dia menapa musaharah ni. Musaharah ni mak tua, ipar, dia ada bahasa Melayu dia. Ipar-iparang ke, wallahu alam hak tepat musaharah ni menapa. Baik, jadi daripada nasab ada 7, daripada radha'ah ada 7, daripada musaharah ni ada 4. Hak tak boleh kahwin selama-lamanya. Siapa dia? Mak kita ke atas, mak tu yang nyut-nyit ke atas tu tak boleh kahwin selama-lamanya. Lepas tu anak puang kita ke bawah, anak cucu cicit puang belaka tak boleh kahwin selama-lamanya. Lagi adik-beradik puang kita tak boleh kahwin selama-lamanya. Lagi anak saudara belah adik-beradik lelaki kita. Kita ada adik-beradik lelaki, ada anak puang, anak saudara kita lah. Cuma ikut adik-beradik lelaki. Tu pun tak boleh kahwin selama-lamanya. Lagi anak saudara puang belah adik-beradik puang tak boleh kahwin selama-lamanya. Lagi mak saudara belah ayah tak boleh kahwin selama-lamanya. Mak saudara belah mak tak boleh kahwin selama-lamanya. Baik, tu 7 dia panggil daripada nasab. Daripada nasab. Dan 7 lagi daripada radha'ah. Radha'ah ni untuk orang kenapa? Pernah jadi susuan. Si A pernah ada ni isap susu orang puang. Dan orang puang ni dia ada anak puang. Jadi nisbah A dengan anak puang dia tu adik-beradik susuan. Dan setiap orang hak di sekeliling dia, kenapa? Mak dia, mak saudara dia, anak-anak orang puang dia, hak tu semua dia panggil siapa dia? Adik-beradik susuan, mak saudara susuan, semua tak boleh kahwin selama-lamanya. Baik, habis. Dan yang ketiga ialah siapa dia?
Musaharah ni mak tua, anak tiri, mak tiri, natu puang. Hak ni tak boleh kahwin selama-lamanya. Jadi boleh salam, boleh sentuh, tidak haram dan tidak membatalkan wuduk. Baik. Hak kata batal wuduk, hak boleh kahwin. Kalau hak tak boleh kahwin, tak batal wuduk. Cuma kadang-kadang kita tengok atas mana? Tengok atas rapat. Tak kira sepupu ke, siapa ke, rapat salam lah. Tak rapat, tak salam. Tak kena lah. Nak salam, tengok mak saudara ke, tok saudara ke, tengok pak saudara ke. Kalau orang lelaki, kalau orang puan, mak tok saudara dia ke, nyang dia ke, kena tengok. Kalau sepupu membatalkan wuduk dan haram kita bersentuhan dengan dia. Baik, habis. Jadi tu berapa? 18, 7, 14 campur 4. Ada 18 orang yang kita tak boleh kahwin selama-lamanya. Okey, baik. Bersentuh dua kulit lelaki dan perempuan yang harus kahwin antara keduanya. Maksud dia bukan 18 orang tadilah. Kalau 18 orang tadi masih boleh membatalkan wuduk. Yang sampai keduanya pada umur mengingini akan dia. Okey, hak sampai umur yang dewasa kedua-duanya. Maksud dia benda, kita orang dewasa sentuh budak-budak batal tak batal. Budak-budak sentuh sama-sama budak-budak tak batal. Hak dewasa sama dewasa batal. Cuma nak hukum dewasa tak dewasa lagu mana? Kalau kita rekod orang lelaki dia panggil benda apa? Intisyaruz zakar. Gerah kemaluan. Tu dewasa lah tu. Kita rekod. Kalau orang puan mailul qalbi, condong hati kepada orang lelaki. Tu hak dikira nafsu syahwat. Jadi kalau tengoklah umur berapa hak orang puan bayi ni naik nafsu syahwat dah. Kalau gitu batal sentuh dia. Budak lelaki umur ni naik reti nafsu syahwat dah. Baik batal. Kalau gitu tengok zaman ni budak-budak putih basa dah. Kalau gitu boleh membatalkan wuduk. Jadi hak budak-budak sangat tak batal. Kalau hak budak-budak sekolah memang reti belaka dah. Memang batal wuduk. Jadi pecaman dia kenapa? Tengok hak ni dua-dua ada syahwat dah. Kalau lah budak ni jenis ada syahwat, baik, maka dikira batal wuduk bila bersentuhan. Baik, habis. Bersentuh dua kulit lelaki dan perempuan yang harus kahwin antara keduanya, yang sampai keduanya pada umur yang mengingini akan dia. Maksud dia dua-dua dewasa, dua-dua sampai nafsu syahwat. Kalau salah satu tak batal. Kalau salah satu tak batal. Habis tu nombor 2, bersentuh dua kulit. Elak batal sebab mendatangkan nafsu syahwat. Ni mengikut mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Maliki batal bila ada nafsu. Kalau ikut mazhab Maliki, sentuh rapuang ada nafsu baru batal. Kalau sentuh tak ada nafsu tak batal. Kalau Imam Hanbali Imam Abu Hanifah hak tinggi sekali, siapa dia hak lama sekali. Imam Abu Hanifah hak tu tak batal mutlaqan. Ada nafsu ke tak ada nafsu ke tak batal. Habis. Jadi tu nombor 2. Nombor 3, menyentuh zakar atau faraj atau halaqah tubuh manusia dengan tapak tangan tanpa berlapik. Nombor 3 perkara yang membatalkan wuduk ialah menyentuh zakar atau faraj. Dikehendaki dengan zakar, hak batal ialah batang dia. Hak bahagian alih atas tu tak batal. Hak kenapa hak kondel tu tak batal. Hak katakan batal ialah batang sahaja. Lepas tu atau faraj hak
Kenapa definisi faraj? Faraj hak terbuka ketika duduk cakung saja batal. Kalau hak ketika bangun, hak takut hak tu tak batal. Dah. Hak kita fiqh. Dan dia ada membezakan pula antara janda dengan anak dara, tak silap. Dia ada membezakan hak kawasan hak dikatakan batal tu. Dah. Kalau perempuan dia tengok anak dara ke janda, dan definisi dia ialah kawasan hak batal, kawasan yang terbuka apabila dia duduk cakung. Hak tu hak batal. Kalau hak diri, hak sentuh ketika berdiri, hak tu kawasan yang tak batal wudu. Jelas. Baik, habis. Menyentuh zakat atau faraj atau halaqah dubur. Halaqah dubur ni hak kedua tu lah. Hak tukang kerak benda. Kerak najis tu, hak tu batal. Bukan sentuh apang tu batal dah, tak batal dia tu. Bulatan halaqah kedua tu yang dikatakan batal. Baik, habis. Menyentuh zakat atau faraj atau halaqah dubur manusia. Kalau pegang basuh ikut kambing. Jadi basuh ikut kambing, basuh sayang sangat lembu dia, khobar dia. Dah belakang dia kakak kobang ni. Dah. Dia beli lembu, beli kambing, basuh kecing lembu dia. Batal dah. Tu tak batal. Sebab binatang. Hak batal mana? Hak batal ialah manusia. Kalau binatang tak batal. Baik. Hak kata batal dengan tapak tangan. Mana kawasan tapak tangan? Ni, dobit dia ialah digabungkan tapak tangan ni. Kita gabung tapak tangan. Hak temu saja. Hak yang kenapa? Hak yang saling bertemu tu saja dikatakan tapak tangan. Adapun hak tepi putih ni tak dikatakan tapak tangan. Ataupun kita petak cap nampak putih. Hak putih tu saja dikatakan tapak tangan. Adapun hak tepi, bukan hak ni, hak putih ni tapak tangan, bukan. Hak temu saja ataupun hak lekat putih saja bila kita sentuh cap. Kawasan tu saja yang batal apabila sentuh kemaluan. Kalau alik ni gini. Jadi kalau garu dengan belakang tangan batal tau. Gatal garu atas belakang. Tu tak batal. Kalau kecing keping gini batal tau. Pegang ni kecing. Tak kena tapak tangan batal tau. Batal tak agak kau? Batal agak tau. Sebab kecing. Nombor 1 tu. Nombor 3 tak batal. Nombor 1 batal. Okey, baik. Habis. Dengan tapak tangan tanpa berlapik. Kalau berlapik walaupun nipis tak batal. Kalau berlapik nipis tak batal. Baik. Nombor 3, menyentuh zakat atau faraj atau halaqah dubur manusia dengan tapak tangan tanpa berlapik. Kalau masalah biasa, kalau hak putus, putus pegang tak apa ni. Batal. Tengok orang aksiden kutip tengok kepala helmet. Batal. Tengok selagi kena batal. Kalau tak kena tak batal. Gitu je. Nombor 4, hilang akal dengan sebab gila atau mabuk atau pitam atau tidur yang tiada tetap pada tempat kedudukannya. Nombor 4, perkara yang membatalkan wudu ialah hilang akal. Kenapa yang dinamakan akal? Akal dari sudut bahasa ialah al-mani', pencegah. Akal kerja dia ialah pencegah. Jadi sebab tu orang hok buat pelik-pelik ni orang tak ada akal. Sebab kerja akal ialah mencegah melakukan kekejian, melakukan kejahatan. Hak tu dinamakan akal. Baik. Jadi hilang akal. Otak dia duduk luar ke lagu mana? Akal ni duduk mana sebenarnya akal ni? Duduk mana akal? Duduk di otak ke duduk di mana? Allahu a'lam.
Bukan otak hok duduk sini, bukan otak, bukan akal kan. Baik, habis. Hilang akal dengan sebab gila. Ada definisi dia. Atau mabuk, atau pitam, atau tidur. Gila hilang akal. Mabuk gila hilang akal. Pitam kenapa? Pesang hilang akal. Atau tidur hilang akal. Yang tiada tetap pada tempat kedudukannya. Hak kata tidur yang batal ialah tidur yang tiada tetap papang punggung. Maksud dia benda, kalau tidur sila tak batal. Kalau tidur baring batal. Kalau tidur apa? Tidur yang boleh keluar angin, hak tu batal. Kalau tidur yang jenis papang punggung duduk rapat, untuk kemungkinan dia ketuk tu tak mungkin langsung. Maksud dia nak ketuk kena senggai punggung baru boleh ketuk. Kalau dia tak senggai, tak ketuk. Hak tu tak batal. Jadi tidur hak batal, tidur yang tidak tetap papang punggung. Dan di sini ada pengecualian untuk Nabi lah, khususiyah pada Nabi tidur tidak membatalkan wuduk. Baik, habis. Jadi hak tu kenapa? Dan orang yang tidur tetap bawah punggung macam mana? Macam dalam Jumaat lah, hari Jumaat lah biasa. Waktu paling sedap kali tidur. Dah ke bila? Tak terhotip. Kenapa bagi salam tu kat orang bang tu senyap dah. Bila tu? Orang rumah pula apa ni? Ke mana? Okey, baik. Tidur lagu tu batal tau? Tak batal. Sebab apa? Sebab gapak papang punggung. Jelek-jelek mata, orang kabur. Mau ketuk tadi. Sudah. Mana batal? Kalau ada orang kabur, kita tengah tidur sedap. Hilang akal kita tidur. Dia kalau dak hilang akal, kalau dengar lagi khutbah tu tak panggil tidur. Tu panggil ngantuk. Ni tidur sungguh. Tidur hilang sungguh lah. Hilang sungguh akal. Tak sedar benda satu. Kejut-kejut orang kabur. Mau ketuk tadi. Mana agak-agak kita? Duduk belah seorang depan lah kita. Mana? Nak pergi belakang ke? Nak ke lagu mana ni? Tahu? Faedah khabar tak batal. Dia ada khilaf lah. Ada khilaf. Tak silap di sisi Imam Romli. Hak kata batal hanya bila orang maksum sahaja yang khabar. Kita kejut tidur orang hak maksum khabar. Mau ketuk adi. Hak tu baru batal. Tahu? Dah orang maksum siapa dia? Nabi je. Nabi kat bawah kita. Lepas dok Tahu? Dan ada Ibnu Hajar ataupun Imam Romli tu lah. Antara dua tu pasal khilaf antara dua orang ni je. Hak tu khabar benda. Hak tu khabar ataupun orang yang benar. Orang yang atau orang maksum, orang yang ada syahadah. Silap ke benda? Tak ingat pula. Baik, ni ada hak yang boleh jadi batal juga, bukan maksum. Ada hak ringan sikit lah. Ada hak ringan. Kalau Nabi ni memang tak berlaku lah. Jadi kita bangun pada tidur, orang kabut ketung, kita tak percaya, kita nak semayang, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, baik. Sebab hak kabut batal ni, kalau ikut sependapat tu, ialah hanya orang maksum sahaja yang membatalkan wuduk. Baik, habis. Jadi itu 4 perkara yang membatalkan wuduk. Dan banyak je lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan perkara yang membatalkan wuduk tau. Di antaranya kalaulah orang aksiden, orang puang aksiden, hak hacul bu dah daging dia, kulit dia tak tahu ikut mana dah. Boleh jadi batal ataupun tidak. Begitu juga dalam masalah air kecing ni. Taman learning banyaklah orang dia lisih buah pinggang ni. Ditebuk ikut mana buah pinggang ni. Ditebuk ikut atas ke ikut bawah ke ikut mana. Dia takung air kecing tu ayah dia tu. Hak tu pun adalah
tengok batal ataupun tidak. Dia ada beberapa masalah lah. Boleh cek balik. Waktu dia ada hukum dia tersendiri untuk masalah tertutup asar dengan tak tertutup asar. Lepas tu tengok cara tebuk, bawah pada pusat ke atas pada pusat. No. Lepas tu berguna dak lagi hak sebelum tebuk tu molek lagi laluan asar dia tu. Hak tu dia ada 3-4 cabang lah. Tengok keadaan. Kalau gini batal, kalau gini tak batal. Kalau keluar daripada selalu keluar ikut hidung kecing yang tu batal tau. Dia bypass wayar tubik ikut hidung. Contoh dia. Tau. Ni batal ke tak? Tu ada masalah fiqh. Hak lebih detail lah. Baik, seterusnya berkaitan dengan fardu wudu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin.